Bayangkan satu anak sahaja di waktu pagi untuk sarapan dah RM5, tak masuk tengah hari, tak masuk kalau ada sekolah agama dan sebagainya dan kelas-kelas susulan. Dan pandangan doktor sendiri, bila kita melihat perspektif memberikan kelengkapan kepada anak kita, apakah sebenarnya kos keutamaan sebagai ibu bapa supaya itu yang menjadi nombor satu buat anak-anak ini? Sebab kita melihat banyak perspektif untuk perkembangan anak, tapi yang pentingnya apa yang perlu didahulukan dulu, doktor? Okey. Bagi saya, satu adalah merupakan kos makanan. Yang itu memang kita tak dapat elakkan. Tapi dari segi kos perubatan, ini adalah merupakan satu perkara yang kita kena pentingkan sekarang. Okay. Daripada awal sekarang ni kita dah ada, kalau kita ambil maklum, dalam pendidikan matematik telah dimasukkan literasi kewangan, di mana pelajar-pelajar telah diberi pendedahan bahawa pentingnya untuk menabung, simpanan dan juga untuk insurans. Dan juga insurans kesihatan ni adalah merupakan sangat penting. Sebab sekiranya sesuatu telah berlaku baru kita nak ambil insurans tu adalah merupakan satu perkara yang tidak patutlah. Tetapi insurans pun kalau sekiranya ada anak yang ramai, so akan memberikan satu, maksudnya kita kena allocate certain amount. Contohnya RM100 per month. Ini adalah merupakan juga membebankan terutamanya mereka yang mempunyai anak yang ramai. Saya setuju. Dan yang tetapi kesihatan penting. Sekiranya kita tak ada insurans, sekiranya kita tidak membawa anak ke klinik, kadang-kadang terpaksa juga bawa ke klinik swasta. Ada masanya kita bawa ke klinik kerajaan, tetapi ada masanya terpaksa urgent things yang kita perlukan. Tetapi kalau sekiranya nak beli antibiotik pun kadang-kadang dia boleh RM45, RM50. Minimum. Ini minimum. Ini minimum kalau ada prescription daripada doktor. Ni tak termasuk kos rawatan doktor, kita consultation doktor. Kalau specialist lagilah mahal kan. So ini adalah merupakan membebankan ibu bapa dan juga kos tadika dengan taska terutamanya semakin meningkat. Kita menggalakkan wanita-wanita terutamanya ibu yang untuk bekerja selepas bersalin kan, selepas anak membesar tu kita balik semula ke tempat pekerjaan, tetapi tadika dan taska kos ni semakin meningkat. Dan betul, juga di kawasan bandar ni boleh mencecah 500-700, tetapi bila kita menanyakan kepada pengusaha tadika mengatakan bahawa mereka perlu menyediakan kelengkapan, perlu membayar gaji. Ini memang perkara yang perlu kita perhatikan dan saya rasa kerajaan pun ambil maklum tentang perkara ini dan telah menggalakkan supaya majikan menyediakan tempat-tempat untuk tadika dan taska ini, tetapi saya rasa agak limited dan juga tadika-tadika yang private tu memang sangat-sangat costly dan juga dia bergantung kepada kemampuan. Tetapi gaji tu tidaklah meningkat secara mendadak kan. Sesuatu perlu dibuat. Tetapi cara kita membelanjakan, sekiranya kita lihat kepada household expenditures kan, household expenditures punya data, kita rakyat Malaysia ni kita membelanjakan 13% daripada kita punya household punya income ni, expenses kita adalah ke arah makan di luar kan. So ini satu contohlah. Kita memang biasalah kadang-kadang parents kan bekerja, kita pun penat dan sebagainya. Tetapi saya rasa kita perlu mendidik anak-anak kita untuk bukan sahaja untuk membelanjakan, maksudnya kita ada bajet, kita membelanjakan. Sekarang ni bajet ni bukan hanya untuk accountant, bukan untuk accountancy sahaja, tetapi kepada setiap orang. Literasi kewangan ni adalah merupakan sangat penting. Dan sama ada berpendidikan, sama ada tidak berpendidikan, semua perlu mengadakan literasi kewangan dan juga perlu membelanjakan secara berhemah. Apa yang perlu didahulukan, kita dahulukan. Apa yang boleh ditangguhkan, kita tangguhkan. Tetapi kadang-kadang apabila dapat scholarship kan, bila ada scholarship ni, kadang-kadang kita membelanjakan pergi shopping center, makan mewah dan seterusnya. Kadang-kadang kita habiskan masa di situ, pergi pawagam dan sebagainya. Tetapi perlu didahulukan apa yang penting. So sekiranya kita mendidik anak-anak kita bahawa adalah penting kita makan makanan berkhasiat, kita dahulukan apa yang perlu. Ada juga pelajar-pelajar yang makan maksudnya instant noodle lah, saya tidak menamakan jenamanya, tetapi makanan yang berkhasiat. Tetapi saya rasa sekolah menyediakan
menu-menu rahmah dan sebagainya, tetapi dari segi aspek-aspek lain, perbelanjaan tuition. Saya tekankan tuition sebab saya rasa kos tuition ni semakin, saya rasa parents ni memang prioritize spending for tuition. Dia satu keperluan tapi tak menjadi boleh keperluan, nafikan. menjadi keperluan, dan juga of course dia bergantung kepada kemampuan masing-masing. Ada yang menghantar ke tuition center, ada yang menghantar ke rumah cikgu dan sebagainya. Tetapi mereka merasakan prioriti keperluan selain daripada perbelanjaan untuk makanan, pakaian dan juga pendidikan di sekolah. Tetapi tuition ni adalah merupakan satu perkara yang sangat dipentingkan, tetapi juga boleh membebankan dan juga mendatangkan jurang sebab kualiti guru yang kita tutor yang kita hire lah. So ini adalah merupakan perkara-perkara yang perlu diberi, saya rasa, penekanan supaya ibu bapa mengambil kira dan mengambil, bukannya maksudnya tuition pun jadi trend dan juga bila anak kawan ambil tuition kita pun juga ikut sekali. Itu saya memandangkan keperluan, apa yang diperlukan, apa keperluan perlu diutamakan. Doktor, dalam masa kurang seminit ini, secara realistiknya segala yang tidak disebut oleh doktor sendiri, tetapi hakikat ini di bandar untuk satu anak, kelengkapan perbelanjaan berapa yang perlu kita ada untuk satu anak secara ringkasnya, doktor? Untuk seorang anak, perbelanjaan adalah merupakan, saya rasa dalam lebih kurang dia bergantung kepada anak kita lah. So saya rasa dalam RM1,000, 700 hingga RM1,000, tetapi bergantung kepada peringkat umur usia anak juga, tersebut dan juga tentang tahap pendidikan, dan juga saya ingin juga tekankan sekiranya ada anak-anak yang mempunyai keperluan khas. Anak-anak keperluan khas ni adalah juga satu, maksudnya kos, peningkatan kos kepada ibu bapa, sebab sekarang kita memberikan pendidikan inklusif, pendidikan inklusif. So saya rasa kos untuk anak-anak berkeperluan khas, kurikulum untuk perubatan, untuk pendidikan tu merangkumi pelbagai jenis lah aspek kurikulum. Dan juga satu lagi, kita sekarang ni menekankan kemahiran nilai-nilai kan. So sekarang ni mengadakan, maksudnya muzik, seni, ni dah added value, sebab bila kita pergi untuk beasiswa dan sebagainya, perkara ini diambil kira. Saya setuju. So ini menyebabkan parents pun menekankan perkara-perkara begini, tetapi saya rasa pendidikan dan juga investment in health adalah merupakan dua perkara yang saya rasa sangat penting. Anak ini memang sebenarnya satu usaha, tanggungjawab dan investment kita berikan terbaik, tapi apa yang perlu mungkin kita buat catatan kata kewangan supaya kita mampu untuk mengendalikan kewangan dalam rumah kita sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Husaina Banu Kanayatullah kerana sudi meluangkan masa memberikan kita gambaran sebenar membesarkan anak di bandar.